Filem bermula, kami ditunjukkan siaran bunyi statik TV. Pada ketika itu, tempat kejadian berpindah ke ibu yang sedang bermain lagu daripada radio di dalam keretanya. Anehnya, wanita itu meninggalkan kereta dan anaknya tanpa teragak-agak. Dia sengaja memberhentikan keretanya di tengah kereta api dan meninggalkan anaknya meninggal dunia. Adegan seterusnya, kita ditunjukkan seorang gadis, Charlie, yang memanggil teman lelakinya, Damon. Tidak lama kemudian, adik Charlie, Josh, masuk ke dalam bilik dan mengejeknya. Dalam filem ini, kita akan memberi tumpuan kepada keluarga Charlie dan Josh, yang terdiri daripada bapa mereka, Brent, dan ibu mereka bernama Kendall. Bandar yang mereka diami adalah selamat dan selesa bandar, di mana di setiap sudut, ibu bapa sentiasa menemani anak-anak mereka. Di rumah Charlie sendiri, keluarganya sentiasa bermula pagi dengan sarapan pagi dan berkumpul. Mereka juga mempunyai seorang pembantu rumah bernama Sun Yi dan anak perempuan pembantu rumah bernama Lisa. Sambil menikmati sarapan pagi, ibu Charlie dan ayah menonton siaran berita tentang sebuah kereta yang telah dilanggar oleh kereta api. Tidak peduli dengan berita itu, Charlie sebaliknya bertanya untuk kebenaran membawa teman lelakinya pulang malam ini. Tetapi ibu bapanya tidak bersetuju dan berkata bahawa datuk neneknya juga akan datang malam ini. Sebaliknya, Charlie juga begitu tidak diberi kebenaran untuk dating kerana dia masih berumur 17 tahun. Kemudian, dia didorong oleh ibunya untuk pergi ke sekolah. Sepanjang perjalanan semua yang Charlie lakukan hanyalah sibuk dengannya telefon bimbitnya sendiri dan ibunya tidak diendahkan. Ibunya merasakan Charlie tidak pernah menghargai kehadiran dia dan selalu menelan ibunya sendiri. Dari sini kita dapat melihat bahawa hubungan Charlie dengan ibunya tidak begitu baik. Ibunya juga memberitahu Charlie bahawa selepas ini dia akan melawat hospital untuk menemani ibunya kakak yang bakal bersalin. Namun, Charlie langsung tidak kisah di mana ibunya pergi. Kemudian, Josh yang diam tidak di sekolah, menghabiskan setiap hari di rumah. Dalam filem ini, jelas bahawa Josh adalah seorang anak yang degil dan hiperaktif. Kerana kedegilannya, ayahnya sendiri kepala dipukul dengan bola sehingga berdengung. Walaupun begitu, ayahnya bersabar dan masih sanggup untuk bergurau dengan Josh. Selepas itu, ayahnya bersedia untuk pergi ke bekerja seperti biasa. Adegan bergerak ke bilik darjah dan menunjukkan seorang gadis bernama Riley. Riley seorang gadis yang jahat dan dia adalah rakan sekelas Charlie. Scene kemudiannya pulang ke rumah Charlie. Di dalam rumah hanya ada Josh, Sun Yi dan anak Sun Yi, Lisa. Josh yang nakal hanya boleh bermain kapal terbang manakala berlari sekeliling. Apabila pesawat mainannya terhempas, Josh serta-merta terkejut apabila dia melihat ke dapur. Pada masa yang sama, ibu Charlie tergantung keluar dengan ibu Riley. Ibu Riley juga mengatakan bahawa Riley telah memberitahu dia tentang Charlie yang secara rahsia mengambil Kendall wang tanpa kebenarannya. Mendengar ini, Kendall berasa malu tetapi dia tetap mempertahankan Charlie sebagai anak perempuannya. Tetapi ibu Riley memanaskan Kendall untuk membuat dia marah. Semasa kedua ibu itu terus bergosip, anak-anak mereka pun belajar bersama dalam kelas yang sama. Detik guru di dalam kelasnya sibuk mengajar mereka, tiba-tiba telefon di dalam kelas berbunyi. Kemudian, salah seorang pelajar di dalam kelas dipanggil oleh ibu bapanya untuk keluar dari bilik darjah. Tidak lama selepas, telefon berbunyi lagi. Dari luar kelas, ada juga banyak kereta polis menuju ke sekolah mereka. Daripada panggilan itu, salah seorang pelajar juga disuruh keluar dari kelas. Tidak tahu apa yang berlaku, cikgu tidak tahu apa yang berlaku sama ada. Sebaliknya, Damon yang sedang mengambil peperiksaan di kampus juga terlihat ramai ibu bapa menunggu di muka pintu. Padahal masa exam tu bukan berakhir dan masih ada 1 jam lagi. Sejujurnya, saya tidak dapat bayangkan jika satu kejadian seperti ini benar-benar berlaku. Charlie dan Riley, yang telah tamat kelas, melihat bahawa semua pelajar sibuk meninggalkan kelas. Mereka pulang kerana mereka semua dipanggil oleh ibu bapa mereka. Di luar sekolah terdapat seorang ibu yang memanjat pagar dan ditangkap oleh polis. Walau bagaimanapun, ternyata, keseluruhan pagar sekolah dikerumuni oleh sekumpulan ibu bapa. Pada masa yang sama, Damon, yang telah selesai peperiksaannya, segera mengumpul jawapannya. Helayan dan keluar dari kelas. Ibu bapa yang melihat Damon pergi sebaliknya pergi terus masuk kelas bersama-sama. Keadaan di sekolah juga semakin tidak terkawal dan sangat pelik.
Walaupun hakikatnya ada bukan gempa bumi atau tsunami, tetapi semua ibu bapa kelihatan panik sendiri memanggil anak mereka sendiri. Untuk tidak menjadi lebih huru-hara, beberapa polis pegawai sedang mengawal pintu pagar sekolah. Kemudian ada seorang ibu yang memanggilnya anak lelaki. Tanpa rasa bersalah, kanak-kanak itu malah berlari ke arah ibunya dan memanjat pagar. Cikgu nampak budak lelaki itu berlari dan segera menahannya. Malah guru dan polis yang memegangnya tidak dapat berbuat banyak sebab budak tu nak keluar dari sekolah pintu gerbang sebaliknya. Akibatnya, budak itu ditikam dengan kunci kereta oleh ibunya sendiri. Perkara menjadi lebih huru-hara dan ibu bapa berjaya masuk ke sekolah. Sejurus itu, semua pelajar melarikan diri, di mana mereka tidak lagi dikejar zombie, tetapi sebaliknya mereka dikejar oleh ibu bapa mereka sendiri. Beberapa kanak-kanak yang dikejar adalah segera dibunuh dengan pelbagai cara. Polis di sekolah juga cuba sedaya upaya untuk melindungi kanak-kanak. Charlie dan Riley menyimpan berlari dan nasib baik ibu bapa mereka tidak datang ke sekolah. Kemudian, Damon, yang telah selesai peperiksaannya, sedang dalam perjalanan untuk kembali kepadanya rumah. Apabila dia tiba, dia segera pergi masuk ke dalam rumah dan melihat ayahnya sedang duduk di atas kerusi. Rumahnya juga kelihatan bersepah dan serta-merta dibersihkan oleh Damon. Apabila dia selesai mengambil keluar sampah, ternyata ayahnya sudah tidak berada di atas sofa. Siaran TV yang ayahnya tonton tiba-tiba bertukar menjadi siaran bunyi statik. Dari belakang, ayahnya tiba-tiba menampar Damon tanpa sebab. Ayahnya kelihatan seperti orang yang terpinga-pinga lalu mengambil botol kaca itu segera. Botol yang diambil ayahnya juga patah untuk menjadikannya lebih tajam. Damon hanya mampu terdiam dan keliru melihat gelagat ayahnya. Kemudian ayah Damon menyerang anaknya sehingga tangannya cedera. Terasa sesuatu yang aneh, Damon serta-merta cuba mengelak ayahnya. Ayah Damon yang mengejarnya sebaliknya jatuh lalu membuatkan serpihan itu menusuk miliknya leher sendiri. Damon yang masih mahu membantu ayahnya kena lawan. Sebaliknya, ibu Charlie, yang telah melepak dengan ibu Riley adalah menangis senyap di dalam kereta. Dia teringat perangai anak perempuannya yang selalu membuat dirinya kelihatan buruk. Walaupun dia telah membela anak perempuannya yang menjadi bahan bualan orang. Tidak lama selepas itu, Kendall mendapat panggilan daripada kakaknya yang hampir bersalin. Charlie dan Riley yang telah meninggalkan sekolah juga merancang tinggal di rumah Riley. Dari gaya hidupnya, Riley adalah seorang gadis yang suka untuk mengambil dadah. Sementara menunggu Riley untuk mengambil narkotik, Charlie menonton TV mengetahui apa yang berlaku. Berita di TV berkata bahawa fenomena ini berlaku dalam jumlah yang besar, dan belum diketahui puncanya. Ibu Riley pula sedang menunggu di dalam bilik Riley dengan gambar mereka berdua mereka. Charlie yang berada di bawah kebingungan kenapa Riley sudah lama berada di dalam biliknya. Semasa dia naik, dia melihat Riley telah dibunuh oleh ibunya sendiri. Singkat cerita, ibu Charlie telah tiba di hospital. Apabila dia tiba di hospital, dia ingin tahu tentang apa telah dilaporkan dalam siaran TV. Berita terkini mengatakan bahawa fenomena ini mungkin berlaku kerana ada sekumpulan manusia yang sengaja membuat senjata biologi atau neurotoksin, yang boleh menyerang impuls otak manusia. Neurotoksin ini akan membuat naluri ibu bapa yang sentiasa melindungi anak-anak mereka, menyayangi anak-anak mereka dan mengambil berat tentang anak-anak mereka menjadi sebaliknya. Dengan kata lain, neurotoksin mampu menjadikan naluri semula jadi ibu bapa bertukar menjadi benci dan ingin membunuh mereka sendiri kanak-kanak. Kemudian, ibu Charlie segera menemani kakaknya yang hendak memberi kelahiran. Di sini anda benar-benar dapat melihat bagaimana seorang ibu bergelut semasa bersalin. Selepas sedemikian perjuangan yang panjang, akhirnya seorang bayi kelihatan dan segera dibawa oleh ibunya. Tetapi tiba-tiba, skrin monitor di dalam bilik bertukar menjadi siaran bunyi statik juga. Ibu bayi itu, yang sebelum ini telah gembira, tiba-tiba menjadi ganas kerana tidak sebab yang jelas. Dia sengaja memeluk bayi dengan ketat sehingga bayi tidak dapat bernafas. Melihat ini, ibu Charlie segera menyambar bayi itu daripada kakaknya. Para doktor yang berada di sana juga membantu Kendall untuk mendapatkan semula bayi. Bagaimanapun, ibu bayi itu mengambil pemotong dan cuba menikam bayi itu.
Akhirnya, ibu Charlie dapat mengambil bayi itu. Namun begitu, ibu bayi itu tetap berusaha membunuh anaknya. Adegan kembali kepada Charlie, yang melihat rakannya telah mati, memutuskan untuk lari dari rumah relay. Dari kejauhan, dia melihat seorang ayah yang telah selesai membunuh anaknya dengan kayu baseball. Charlie takut untuk berjumpa dengan bapa dan muncullah dari belakang ada Damon yang muncul secara tiba-tiba. Selepas itu, Damon dan Charlie bercadang untuk menyelamatkan Josh yang masih di rumah. Kemudian, tempat kejadian berpindah ke bapa Charlie yang masih di pejabat dan kelihatan sangat letih. Dia juga mendapat panggilan daripada isterinya tetapi tidak diendahkan. Serentak itu, TV di pejabat itu berpusing ke dalam siaran bunyi statik, kemudian ayah Charlie segera menjerit. Ibu Charlie, yang masih di hospital keliru mengapa dia tidak mengambilnya telefon. Tidak lama kemudian, seorang jururawat berkata bahawa kakaknya telah dibius dan tidak boleh berkelakuan ganas lagi. Jururawat meminta bayi itu dikembalikan ke hospital, tetapi ibu Charlie tetap menolak dan mahu menjaga bayi itu. Tetapi pada akhirnya, dia menghantar bayi itu ke hospital. Apa yang membuat, yang menakutkan di dalam bilik bayi ialah, ada juga ibu bapa yang terus-menerus merenung mereka bayi. Memandang mereka bukan kerana mereka gembira, tetapi kerana mereka ingin membunuh mereka anak sendiri. Ketika itu, ibu Charlie segera menelefon San Yi yang berada di rumah. Dia bertanya adalah segala-galanya baiklah. Nah, San Yi berkata semuanya itu adalah baik. Ibu Charlie bimbang dia suami akan sampai ke rumah dahulu. Oleh itu, dia akan bergegas pulang ketika itu juga. Damon dan Charlie, yang sudah berada di hadapan rumah, hanya melihat kereta San Yi yang diparkir. Apabila mereka masuk, San Yi kelihatan sibuk mengemuk lantai dapur. San Yi keliru kenapa Charlie pulang awal semasa sekolah jam, kemudian dia juga berkata dia akan menyediakan Charlie makan tengah hari. Walau bagaimanapun, Charlie tidak mahu bermain main semak dan segera bertanya di mana Josh. Mendengar ini, San Yi memberitahu bahawa Josh berada di dalam biliknya. Serta-merta, Charlie terkejut apabila dia melihat mop yang telah diramas oleh San Yi keluar berlumuran darah. Nah, ia jelas bahawa San Yi membunuh anaknya sendiri, Lisa, dalam dapur ini. Charlie, yang takut kepada San Yi, segera menghalaunya keluar dari rumah. Pada ketika itu, Charlie segera naik ke tingkat atas untuk berjumpa dengan adik lelakinya, Josh. Josh berkata yang dia sembunyikan selepas dia melihat Lisa dibunuh oleh San Yi. Tanpa berlengah lagi, Charlie bertanya sedikit kepadanya abang untuk keluar rumah bersama-sama sebelum ini ibu dan ayah mereka pulang. Damon yang berada di tingkat bawah terkejut kedatangan ayah Charlie yang melihatnya di dalam rumah. Bapa Charlie marah dan jeritannya didengari di atas. Apabila bapa Charlie dan Damon sedang bertengkar, Josh tanpa bersalah menunjukkan dirinya di hadapan bapanya. Miliknya ayah segera mengejar mereka berdua dan adalah segera singgah Damon. Kemudian, Damon dipukul oleh ayah Charlie serta-merta. Sekarang, apa yang Charlie dan Josh boleh lakukan ialah lari dari kejar ayah mereka. Nasib baik ayah mereka tergelincir kerana kereta mainan dan melantun ke dapur. Charlie dan Josh tanpa segan silu segera menyorok dalam ruang bawah tanah dan mengunci pintu. Sementara itu, ibu mereka masih di atasnya perjalanan pulang. Ia sangat huru-hara bahawa di sebelah jalan ada seorang ibu yang sengaja menolak anaknya ke tengah jalan. Tetapi nasib baik ibu Charlie tidak memukul troli bayi. Pendek kata, ibu Charlie yang telah tiba di rumah nampak suaminya baring, dia segera membangunkan suaminya yang pengsan. Dari sini, ibu Charlie tingkah laku adalah berbeza dan kelihatan seperti orang terpinga-pinga. Kedua ibu bapa itu akhirnya bekerja bersama untuk membunuh anak mereka. Ibunya cuba untuk memujuk Charlie dan Josh yang berada di ruang bawah tanah untuk keluar. Pada saat seperti ini, Charlie meminta maaf kepada ibunya kerana mencuri duit ibunya. Ibunya berkata begitu okey dan dia hanya mahu mereka berdua keluar daripada bilik. Namun, Charlie tidak mahu dan dia memberitahu ibunya untuk keluar dari rumah. Pendengaran itu, bapa mereka menjadi marah dan digunakan kata-kata kasar kepada mereka. Kemudian, ibu Charlie segera mengambil gerudi dan pisau. Pintu itu sangat kuat sehingga gerudi yang diambil oleh ibunya tidak bekerja pun. Bapanya juga berhasrat untuk mengambil pistol yang dia disimpan di bawah katil. Tetapi nampaknya pistol itu telah tiada.
Pada ketika itu, terdengar jeritan daripada ibu Charlie. Ternyata itu miliknya. Pistol ayah telah diam-diam diambil oleh Josh. Lengan ibu Charlie juga cedera terkena tembakan melalui pintu miliknya. Bapa keliru mengapa Josh mempunyai pistol. Setelah difikirkan, ternyata bahawa kod pin beg pakaian itu adalah milik Josh hari jadi. Ya, seperti yang saya katakan pada awalnya, Josh yang degil sebenarnya membantu juga dalam filem ini. Manakala luka pada ibunya lengan sedang dirawat, Charlie dan Josh boleh hanya tunggu di ruang bawah tanah. Ibu bapa mereka telah rancangan baharu yang lebih berkesan. Mereka cuba menyukarkan dua kanak-kanak itu untuk bernafas dengan menyalurkan gas ke ruang bawah tanah. Semasa ibunya menarik hos gas, terdapat bau busuk yang datang dari tong sampah boleh. Selepas melihat lebih dekat, ternyata begitu barang di dalam tong sampah adalah milik Lisa badan reput. Dengan tidak bersalah, dia meletakkan hos itu ke dalam lubang udara bawah tanah. Selepas itu, Charlie ayah menghidupkan paip gas. Setiap lubang di pintu turut dihalang oleh ibunya sendiri. Charlie yang berada di dalam kebingungan apa yang sebenarnya dirancang oleh ibu bapanya. Charlie, yang ingin tahu, menghulurkan tangan dan merasakan lubang di pintu. Ibunya melihat jari Charlie dan segera menikam lubang itu dengan pisau. Ibu bapanya hanya menunggu di depan pintu untuk mendengar anak mereka jerit. Mereka pada dasarnya mahukan dua anak mereka mati perlahan-lahan. Berkali-kali mereka menunggu sehingga malam. Dan Josh yang tidak tahan gas, serta-merta kelihatan tercungap-cungap dan mempunyai muka pucat. Begitu juga dengan Charlie yang muka mula pucat dan susah untuk bernafas. Kemudian, Charlie menemui lubang angin itu. Mereka boleh gunakan untuk melarikan diri dari bilik itu. Sebelum melarikan diri, dia membuat perangkap dengan mancis yang ditemuinya di dalam bilik itu. Tujuan Charlie dalam membuat perangkap itu supaya apabila ibu bapanya membuka pintu, perlawanan akan segera bergesel dan meletup kerana terdapat gas di dalam bilik. Apabila mereka selesai, mereka segera berlari ke dalam lubang angin dan terbatuk-batuk sekuat-kuatnya mereka boleh. Mendengar bunyi batuk, mereka ayah bersedia untuk masuk ke bilik dan ibu mereka segera mengambil tukul dan pisau. Charlie dan Josh sudah berada di atas siling di ketika itu. Apabila tombol pintu yang telah dipecahkan terbuka, Charlie punya ayah segera membuka pintu dan perangkap mancis dikikis. Serta-merta pecah api ditembak keluar dari ruangan bawah tanah dan mengenai Charlie ayah. Kemudian, ibu tersedar dari pengsan dan segera mencari kedua anaknya. Charlie, yang baru turun dari siling, mengeluarkan bunyi sehingga ibunya dapat mendengar ia. Dari tingkat bawah, ibunya berjalan dan melihat Charlie di loteng. Pada ketika itu ibunya segera mengejar Charlie seperti penjenayah dalam rumah. Charlie hanya mampu mengunci dirinya di dalam biliknya sendiri. Namun, ibunya berjaya masuk ke dalam. Dan Charlie segera menggigit luka padanya lengan ibu. Tiba-tiba, Damon juga tersedar bangun dan cuba membantu Charlie. Dari bergaduh ke melawan, ibu Charlie telah dikurung dalam almari pakaian. Tidak lama selepas itu, ibunya menjadi senyap dan tidak bergaduh lagi. Charlie dan Damon juga menyangka bahawa ibunya sesak nafas dan hanya berputus asa. Tetapi nampaknya, ibu Charlie muncul dengan kod yang rosak penyangkut. Jiwa psikopat yang datang entah dari mana pun muncul kerana ini fenomena. Malangnya pipi Damon dicucuk oleh penyangkut sehingga tembus. Charlie dan Josh yang berlari sebaliknya bertemu dengan bapa mereka yang telah sedar semula. Mereka dikejar oleh ibu bapa mereka sehingga mereka terpencil. Nasib baik loceng rumah berbunyi pada ketika itu. Mama Charlie pun baru sedar malam ni datuk dan nenek Charlie akan datang ke rumah mereka. Apabila bapa membuka pintu, ibunya menyembur mukanya dengan semburan lada. Kemudian Charlie datuk terus menikam ayah dengan sebilah pisau ketika itu juga. Namun, bapa Charlie sebaliknya terus mengejar Josh. Di sini, mereka akhirnya mengejar antara satu sama lain. Kemudian Josh yang panik masuk ke dalam rumah ayahnya kereta kegemaran dan bersembunyi di dalamnya. Sementara itu, miliknya datuk terus menyasarkan anaknya sendiri. Sebaliknya, ibu Charlie cuba menghalang mertuanya daripada membunuh suaminya. Charlie telah dikejar oleh ibunya sendiri keluar rumah. Apabila dia mahu membunuh dia, neneknya cuba melindunginya dari belakang. Pada masa itu, bapa Charlie, yang telah bermula enjin kereta, terus langgar mak sendiri. Selepas itu Datuk Charlie melenting keluar dari kereta sehingga dia meninggal dunia di tempat kejadian. Charlie yang bangun mahu dipukul lagi oleh ibunya.
Tapi nasib baik Damon datang dan segera memukul ibu Charlie dengan cangkul sehingga dia pengsan. Kemudian ibu bapa mereka diikat oleh mereka anak sendiri di ruang bawah tanah. Mereka merayu untuk dilepaskan tetapi Charlie masih tidak akan. Kerana dia mengenali ayah dan ibu mereka tidak kelihatan seperti ibu bapa mereka lagi. Tiba-tiba, ibu bapa mereka meletus mengamuk bagai sadis betul orangnya. Charlie dan Josh boleh hanya menangis apabila melihat gelagat mereka ibu bapa. Mereka menyesal mengapa mereka tidak menghormati ibu bapa mereka sama sekali pada masa lalu. Ibu mengatakan bahawa mereka lebih menyayangi dua anaknya daripada segala-galanya di dunia. Kemudian, bapa mereka mengatakan sesuatu yang kadangkala mereka fikirkan hendak membunuh anak mereka. Pada asasnya, video ini menunjukkan bagaimana ibu bapa kadang-kadang berada pada tahap paling teruk apabila ia datang untuk menjaga anak-anak mereka. Di mana setiap hari mereka perlu mengelak daripada apa-apa yang tidak baik untuk kelangsungan hidup anak-anak mereka sendiri. Ayat terakhir yang dinyatakan oleh ayah Charlie bermakna kadang-kadang ibu bapa mempunyai pemikiran macam tu, walaupun sebenarnya ada tidak mungkin mereka mahu melakukannya. Untuk wabak sendiri, ia tidak dijelaskan dari mana ia datang daripada, tetapi saya membuat andaian bahawa fenomena itu berlaku disebabkan oleh gelombang bunyi daripada statik siaran TV bising. Sila like dan subscribe channel kami. Terima kasih.